Okey, hai. Assalamualaikum kepada murid-murid kelas 6 Imam Tirmizi. So, hari ni hari Selasa, 22 hari bulan Jun 2021. So, hari ni kita akan buka buku sejarah lah ni. Belakang ni buku teks sejarah. Okey. Kita akan pergi topik yang sama macam minggu lepas, iaitu rukun negara. Cumanya untuk hari ni kita akan pergi kepada faedah ataupun kebaikan. Kenapa kita kena belajar rukun negara ni? So, minggu lepas saya dah cerita. Rukun negara ada 5. Nombor 1, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. So, dia ada 5 prinsip rukun negara. Okey, kalau guna buku teks, awak boleh buka muka surat 51, okey. Muka surat 51. So, kita dapat tengok dia punya penerangan mengenai prinsip-prinsip rukun negara. Jadi, secara ringkasnya lah ya, sebab ayatnya panjang, Ustazah pun takkan nak baca satu-satu. Jadi, kita ringkaskan. Untuk prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Dekat Malaysia ada pelbagai jenis agama yang dianut oleh ramai rakyat Malaysia kan. Kita ada kaum yang terbesar ada 3. Kaum terbesar ada 3, Melayu, Cina, India. Jadinya kalau orang Melayu selalunya agama Islam. India Hindu. Okey, India Hindu, agama Hindu. Kalau Cina agama Buddha. Jadinya bila kita tahu ada pelbagai jenis agama yang dianut, kita kena, kalau dapat tengok kat sini, dia kata apa? Kita kena menghormati amalan keagamaan masyarakat lain. Sebabnya ialah ada pelbagai perayaan yang dilakukan dalam masa setahun. Ada pelbagai perayaan. Betul tak? Contoh yang baru-baru ni, Pesta Gawai. Pesta Keamatan Hari Gawai, Pesta Keamatan Hari Gawai yang tu perayaan kaum. Kan dah lain. Ada perayaan agama, ada perayaan budaya. Okey, kita tengok pula prinsip yang kedua. Ni kalau tengok dekat muka surat 52, ni muka surat 52. Okey, 52 dia bercerita berkenaan dengan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, prinsip apa? Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi bila kesetiaan kepada raja negara, kita lah sebagai rakyat Malaysia ni kena ikut, patuh arahan ataupun perintah raja ataupun pemimpin. Sebab apa? Sebab negara kita mengamalkan yang dia bagi tahu dah, sistem raja berperlembagaan macam tu. Okey. Supaya apa? Supaya kita dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu. Ini prinsip yang kedua. Okey, seterusnya prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, muka surat sebelah dia, muka surat 53, kita boleh tengok prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran ni maksudnya menghormatilah, hormat terima perlembagaan tu undang-undang ataupun macam peraturan lah yang dibuat oleh ketua negara ataupun pemimpin kita. Nampak kat sini, perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara. Paling tinggi. Kalau kat sekolah tu peraturan sekolah. Yang ni dekat negara jadi peraturan negara. Ada peraturan dia, ada undang-undang dia. Kita kena hormat, terima, patuh dan ikut arahan, ikut peraturan. Okey, seterusnya prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Tadi kita kena patuh. Jadi bila kita kedaulatan undang-undang ni maksudnya apabila ada negara lain yang tak nak ikut kita punya cara ataupun peraturan. Contohnya orang yang nak masuk dekat Malaysia kena melalui pintu-pintu pula. Kena melalui ujian-ujian kan. Ujian-ujian maksudnya cek dulu ada ke bawa apa-apa kan. Dia kena ada benda tu. Supaya apa? Supaya orang yang masuk dengan rakyat negara kita sendiri dapat menjaga diri, lepas tu patuh arahan. Contohnya kalau orang bawa kereta laju, siapa yang akan saman? Polis trafik kan. Jadinya kalau yang salah akan disaman, kalau yang betul akan
dah tak ada apa-apa lah kan. Macam awak datang sekolah, datang awal okey je, datang lambat kena buat apa? Adalah kenalah berceramah sikit, tanya kenapa datang lambat semua kan. Okey, kita pergi pula prinsip yang terakhir di muka surat. Di muka surat 54, muka surat 54, dia bercerita berkenaan kesopanan dan kesusilaan. Maksud dia, semua orang rakyat Malaysia kena ada sifat yang baik-baik, nilai murni yang dalam diri kita lah. Contohnya saling menghormati, sebab kita ada pelbagai kaum, tapi dekat sekolah kita tak nampak sangat sebab kita ada satu je kaum, sebab dia berdasarkan agama kan. Semua orang Islam dia dekat dalam satu sekolah kita tu. Tapi kalau kita pergi kat luar, kita akan jumpa orang Cina, orang India kan. Kita kena saling menghormati lah, saling bantu-membantu. Okay, janganlah awak nak jalan, contoh macam nak pergi jalan, nampak orang Melayu je berjalan, awak pun nak berjalan. Lepas tu nampak orang Cina, awak pergi langgar pula. Janganlah, sama-sama lah jalan sekali. Kan, macam nak minta jalan contohnya, ataupun bergerak ke mana-mana. Sama-sama. Janganlah menghalang laluan ke apa ke, sebab kita satu negara. Okey, habis dah cerita berkenaan prinsip tu kan. Seterusnya kita pergi ke muka surat 55. Muka surat 55 dia bercerita pula mengenai kalau kita ikut rukun negara ni, apa yang kita dapat, macam tu. Apa faedah dia, apa kebaikan dia. Okey, yang pertama dia cerita apa? Nombor 1, dia kata kita dapat membentuk masyarakat yang harmoni sebabkan pelbagai kaum. Lepas tu bolehlah nak minta bantuan semua kan. Siapa yang minta bantuan kita boleh bagi. Siapa yang ingin bantu dapat dibantu. Okey, yang kedua dia menjamin keutuhan negara. Maksud keutuhannya ni sama-sama. Rakyat dengan negara. Macam kita sekarang ni PKP kan. Semua orang daripada atas pemimpin sampai ke rakyat, semua orang kena patuh SOP. Sebab apa? Sebab kita nak memerangi pandemik COVID-19. Macam tu. Okay. Yang ketiga ialah mempertahankan keadilan. Mempertahankan keadilan maksudnya kita ada undang-undang. Kalau siapa salah, ikut undang-undang. Macam tu. Okay. Keempat, menerapkan nilai murni. Okay. Contohnya ada orang lain ke kan, ada orang lain tengah bersembang ke apa ke, kita boleh sampuk ke tak? Tak boleh kan. Jadi kita kena ada adab lah, adab. Menerapkan nilai murni yang macam ni, adab, ada akhlak yang baik. Okey, yang seterusnya kita membentuk satu negara dan satu bangsa dan negara. Maksudnya tak kira lah apa-apa kaum pun ataupun bangsa, semua orang kena kerjasama. Contoh kalau dia minta tolong ke apa ke, semua orang kena bekerjasama. Macam tu. Okey. Dan akhir sekali, membina sebuah masyarakat yang progresif. Progresif ni maksudnya yang berdaya saing. Okey, maksudnya dia jumpa kaum lain, dia bagi support, bagi sokongan. Tak adalah orang Melayu je dia sokong, tak. Dia kena sokong semua jenis kaum macam tu. Okey. Contoh di sini dia bagi apa? Contoh, bidang sains dan teknologi sangat penting untuk membantu kemajuan negara. Ya, betul. Sebab apa? Sebab sekarang pun musim PDPR kan, awak pun kena mahir. Macam mana nak guna Google Meet? Sebab dia cikgu yang guna Google Meet kan. Macam mana nak guna WhatsApp semua ni? Apa nak type ni? Macam mana ni? Kena ada kemahiran. Lepas tu apa lagi? Okey, je. Habis dah. Okey, habis dah. Tadi bercerita mengenai prinsip, 5 prinsip tu kan. 1, 2, 3, 4, 5 prinsip. Lepas tu cerita pula berkenaan faedah. Okey, latihan dia melalui WhatsApp. Dia dekat bawah tu ada soalan, ada 2 soalan. Awak boleh copy, lepas tu paste dekat nombor ustazah, nanti tap terus hantar ke ustazah. Ataupun okey, kalau dah susah sangat nak type, tulislah dalam buku tulis SRBT. Okey, boleh tulis juga dekat, atau tulis di buku. Bahagian sejarah tau. Tulis di buku.
Okey, bahagian sejarah, tulis soalan, jawapan, lepas tu ambil gambar, hantar kat ustazah. Okey. Okey, itu sahaja. Mana dah dapat nombor? Dekat sini. Nak dapat nombor kat sini. Okey, nak dapat nombor kat sini. Tekan link yang my link ni. Bukan dekat sini. Dekat dalam WhatsApp group kelas. Okey, ada link my link ni. Tekan tu dia keluar macam sebelah ni. Dia keluar macam sebelah ni. Okey, bila dia keluar macam sebelah ni, mula-mula pergi dekat rekod kehadiran. Maksudnya awak nak hantar kerja. Saya nak hantar kerja. So saya tahu, orang ni hantar kerja. Lepas tu pergi pula dekat WhatsApp. Back pergi kat WhatsApp. Hantar kerja apa yang nak hantar tadi. Okey, itu sahaja. Kita jumpa minggu hadapan. Hari Selasa di waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. Semoga Tuhan mempermudahkan urusan awak, keluarga dan juga urusan saudara keluarga. Amin. Bye. Assalamualaikum.